Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita mulakan pengajaran untuk hari ini. Okey, kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey, mari kita teruskan. Okey. Kembali ke asas bahagian 1. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, hari ini adalah pengajaran yang akhir untuk bahagian 1. Pengajaran terakhir untuk bahagian 1. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, kita imbas kembali apa yang kita telah belajar dari permulaan tahun ni ya. Okey, kita mula pada awal tahun ni kita mulakan dengan segalanya bermula dengan Tuhan. Okey, ingat tak kita belajar Tuhanlah yang mencipta langit, bumi, pokok, haiwan, manusia, semuanya dicipta oleh Tuhan. Kemudian kita belajar Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu Tuhan, 3 peribadi. Ingat tak? Okey, lepas tu kita belajar bahawa Tuhan peduli. Tuhan peduli tentang kita semua, tentang setiap seorang dari kita. Tuhan peduli. Lepas tu kita belajar bahawa Tuhan itu kudus. Tuhan kudus. Okey, lepas tu kita belajar penyelamatan hanya melalui Yesus. Kerana Tuhan kudus dan kita adalah manusia yang berdosa, kita hanya boleh disatukan dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang boleh menyelamatkan kita. Dialah juru selamat kita yang boleh mengampuni dosa-dosa kita. Okey? Lepas tu kita belajar Alkitab diberikan oleh Tuhan. Alkitab ialah firman Tuhan. Tuhan bercakap dengan kita melalui Alkitabnya. Jadi kita perlu baca Alkitab setiap hari. Kita perlu baca Alkitab untuk ketahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Okey, Alkitab diberi oleh Tuhan. Lepas itu kita belajar apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita, saya dan kamu menjadi anak Tuhan. Wow, istimewa kan? Menjadi anak Tuhan. Tuhan yang mencipta alam, semua yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan mencipta segala-galanya. Kita boleh menjadi anaknya. Bagaimana? Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Hebat betul Tuhan kita ya. Okey. Dan kita juga belajar apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus menyatukan setiap seorang dari kita menjadi sebahagian tubuh Kristus. Setiap seorang dari kita apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi sebahagian dari tubuh Kristus. Dan yang pengajaran yang kita pelajari terakhir sekali ialah kita harus menggunakan bakat kita untuk melayani. Ingat tak? Kita perlu menggunakan bakat, masa, wang kita untuk melayani, menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi ini yang kita telah belajar dari awal tahun sampai hari ini. Okey, jadi apakah yang kita akan pelajari untuk hari ini? Apakah pengajaran terakhir untuk bahagian 1? Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Mari kita lihat sama-sama. Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Apakah kehidupan kekal? Kehidupan kekal bermaksud hidup selama-lamanya bersama
Tuhan, kehidupan sejati, kehidupan kekal, hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi, kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Okey, mari kita lihat dengan lebih dekat. Oops. Sebelum kita teruskan, mari kita fikirkan sebentar. Okey, cikgu ada satu soalan untuk kamu. Okey, mari kita lihat. Oops. Apa ni? COVID-19. Pernah dengar kan? Semua orang mesti dengar. COVID, semua orang mesti tahu. Okey. Pernah tak kamu nampak COVID ni? Mengapa semua orang takut kat COVID ni? Kita tak boleh nampak dia pun. COVID ni adalah virus. Yang sangat-sangat kecil. Tak boleh lihat dengan mata. Kena lihat dengan mikroskop. Baru dapat melihat dia. Okey. Jadi, mengapa semua orang takut kat virus ni? Okey, mari kita lihat. Okey. COVID ni membawa penyakit. Okey, virus yang membawa penyakit. Ada yang sakit sedikit, ada yang sakit banyak, tetapi akhirnya mereka sembuh. Ada yang sakit sikit je. Acu! Okey, dah sihat dah rasanya lah. Okey, baguslah. Tapi ada juga yang sakit. Aduh, sakitnya, susahnya, tak boleh bernafas, Ada yang sakit banyak, ada yang sakit sikit. Tetapi akhirnya mereka sembuh dari COVID-19 ni. Tetapi ada juga, mari kita lihat. Ada juga yang mati, sakit dan mati. Nampak tu ambulans datang bawa dia masuk hospital, sakit sangat melarat sampai mati. Jadi sebab inilah orang takutkan COVID-19. Tetapi kita tak boleh takut. Kita perlu berdoa. Tugas kita ialah untuk doakan semua orang. Kita doakan kawan-kawan kita, ibu bapa kita, diri kita sendiri, jiran kita, negara kita, kampung kita. Kita kena doakan taman kita. Tugas kita ialah untuk doakan. Kita tak boleh duduk dalam ketakutan. Tetapi kita ada tugas untuk dilakukan. Kita perlu berdoa untuk semua orang. Okey. Tetapi kita kembali kepada soalan cikgu, okey. Okey, ada pula yang sakit dan mati akibat COVID-19 ni. Jadi, hari ini soalan cikgu untuk kamu ialah, okey, mari kita lihat. Apakah terjadi apabila seseorang mati? Pernahkah kamu fikirkan apa yang terjadi apabila seseorang tu mati? Apa yang jadi? Dia lesap ke? Terus hilang ke macam tu? Apa yang jadi kepada orang yang mati ni? Mari kita lihat. Okey, mari kita lihat apakah kata Alkitab. Semua jawapan ada dalam Alkitab. Jadi, apakah yang terjadi apabila seorang mati? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Okey, pengajaran hari ini diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 ke 23. Tuhan mahukan kita memperolehi hidupan kekal. Okey, kita lihat sedikit. Okey, Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 23. Okey, ada seorang kaya, pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Lukas pasal 16 ayat 19. Dia kaya, dia hidup senang, dia enjoy tiap-tiap hari, seronok. Okey. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan kudis dan bernanah. Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang anjing-anjing datang menjilat kudisnya. Lukas pasal 16 ayat 20 hingga 21. Orang miskin bernama Lazarus, dia tinggal di
pintu hadapan rumah orang kaya tu, okey, dan dia selalu fikirkan, kalaulah saya boleh dapat sedikit makanan yang jatuh dari meja orang kaya tu pun cukup lah. Aduh, laparnya, susahnya, sakitnya. Dia sangat miskin. Dia sampaikan tiada duit untuk berjumpa doktor, sampai anjing pun datang menjilat kudisnya. Sangat susah hidupnya, ya. Dia sangat menderita, ya. Okey, mari kita teruskan. Orang miskin itu meninggal, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di syurga. Siapa Abraham? Bapa Abraham. Okey, orang miskin itu meninggal, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di syurga. Dia meninggal dan dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di syurga. Okey. Orang kaya itu pun meninggal dan dikebumikan. Lukas pasal 16 ayat 22. Okey, orang kaya itu pun meninggal. Orang kaya itu pun meninggal, mati. Dan dikebumikan. Okey, mari kita teruskan lihat apa yang terjadi. Okey, Lukas pasal 16 ayat 23. Okey, di alam maut dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. Lukas pasal 16 ayat 23. Nampak tak, orang kaya tu sangat menderita di alam maut. Okey, dan apabila dia memandang atas, dia nampak Abraham dan Lazarus di syurga. Okey, kita lihat apakah pengajaran yang kita dapat belajar dari ayat-ayat Alkitab ni, dari firman Tuhan ini, ya. Okey. Jadi Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Apa yang kita dapat belajar dari perumpamaan ini, ya? Mari kita lihat. Seperti dalam perumpamaan, ada sesuatu yang terjadi apabila seseorang mati. Dia tak lesap saja, ya. Terdapat syurga di mana Lazarus dibawa. Okey, kita ada syurga, ya. Lazarus bersama bapa Abraham. Bapa Abraham seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi apabila seseorang tu mati, dia tak lesap saja. Terdapat syurga. Okey, boleh dibawa ke syurga, atau seperti dalam perumpamaan, terdapat juga alam maut. Inilah tempat orang kaya dibawa. Ini adalah tempat penderitaan. Nampak tu? Okey. Jadi, ke manakah kamu ingin tuju? Seperti Lazarus, saya pasti mahu ke syurga. Saya tak mahu pergi ke alam maut. Seperti Lazarus, saya pun nak pergi ke syurga untuk kehidupan kekal bersama Tuhan. Kamu juga mahu ke syurga, kan? Betul tak? Siapa yang nak pergi ke alam maut ni? Mana ada? Semua orang nak pergi ke syurga, betul? Jadi, bagaimana kita nak pastikan kita menuju ke syurga? Bagaimana memperolehi kehidupan kekal? Bagaimana nak memperolehi kehidupan kekal ni? Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Bagaimana? Okey, mari kita lihat. Bagaimana memperolehi kehidupan kekal? Saya tak mahu jadi seperti orang kaya tu. Okey, Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Kita ada satu lagi ayat untuk minggu ini, ayat dari Alkitab yang akan memberikan kita petunjuk. Okey, Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah.
Kematian adalah upah dosa, tapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Roma 6:23. Apa maksudnya ni? Mari kita lihat ya. Okey, Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Jadi apa maksud ayat kita baca tadi tu? Okey. Pertama sekali kita perlu ingat, kita perlu tahu dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membawa maut dan penderitaan yang kekal. Okey? Jadi, bagaimana mendapat kehidupan kekal? Hanya menerusi Yesus sahaja. Kita perlu bertaubat dari dosa kita. Kita perlu percayakan Tuhan Yesus. Kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita perlu mentaati Tuhan Yesus. Ikut segala perintahnya. Baca Alkitab. Belajar tentang Tuhan. Berdoa. Dan ini sahajalah jalan bagi kita memperolehi kehidupan kekal. Hanya menerusi Tuhan Yesus. Okey, jadi minggu ini kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal, tetapi kita semua berdosa dan perlu diselamatkan. Dan hanya satu sahaja cara untuk kita diselamatkan, untuk mendapat kehidupan kekal, iaitu melalui Tuhan Yesus. Tiada Tuhan lain, tiada sesiapa yang lain yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan Yesus sahaja. Kita perlu percayakan Tuhan Yesus, menerimanya sebagai juru selamat. Kita perlu mentaati Tuhan Yesus. Kita perlu baca Alkitab dan berdoa. Dan kita juga boleh memperolehi kehidupan kekal. Okey, jadi inilah caranya kita memperolehi kehidupan kekal. Okey, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita baca semula. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Jadi apabila kita hafal ayat hafalan ni, kita akan sentiasa ingat bahawa dosa memisahkan kita dari Tuhan, tetapi untuk bersama Tuhan, untuk mendapat kehidupan kekal, kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita dihadiahkan kehidupan kekal melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah hadiah buat kita. Okey? Okey, kita telah siap bahagian 1. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Segalanya bermula dengan Tuhan. Tritunggal, satu Tuhan, 3 peribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita belajar Tuhan peduli tentang kita. Tuhan itu kudus. Penyelamatan kita hanyalah melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Okey, dan Tuhan berfirman dengan kita melalui Alkitab yang diberikan oleh Tuhan. Saya menjadi anak Tuhan apabila saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan apabila saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi sebahagian tubuh Kristus. Kita mendapat Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, dan apabila kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus dan kita menjadi sebahagian tubuh Kristus, dan kita harus menggunakan bakat kita untuk melayani. Wang masa kita harus gunakan untuk melayani orang. Okey? Dan akhir sekali, hari ini kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita memperolehi kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal hanya boleh diperolehi melalui Tuhan Yesus. Kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Hei, sekian sudah. Okey, mari kita akhiri dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye. Jumpa lagi.